Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada ibu bapa dan penjaga murid-murid tahun 1 2021 yang saya kasihi sekalian. Program transisi tahun 1 sepatutnya berlangsung apabila sahaja buka sekolah pada 20 hari bulan Januari 2021. Namun tahun ini tidaklah seperti tahun-tahun sebelumnya kerana seluruh dunia dilanda pandemik COVID-19. Tentunya SK Seksyen Shah Alam termasuk dalam kawasan Perintah Kawalan Pergerakan, maka murid-murid dan guru-guru tidak dapat bersemuka seperti pembukaan sekolah seperti biasa. Program transisi tahun 1 ini sebenarnya bertujuan membantu murid bersedia dari segi mental, emosi, rohani dan fizikal sebelum menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Dalam program ini kita memuatkan aktiviti-aktiviti yang membolehkan murid-murid menyesuaikan diri bersama guru, rakan-rakan dan persekitaran sekolah. Selain itu, guru-guru dapat mengesan kesediaan murid dari segi mental, emosi dan sosial tadi sebelum menyediakan pembelajaran yang sesuai untuk mereka. Akhir sekali, program ini sebenarnya untuk meningkatkan minat kepada murid-murid agar seronok datang ke sekolah tanpa masalah sebelum menghadapi pembelajaran di sekolah. Bagaimanapun, pada tahun ini, permulaan sekolah tidak dapat dilaksanakan seperti biasa, namun kami mengharapkan murid-murid terus bersemangat untuk mendapat ilmu yang dibekalkan oleh guru-guru melalui talian di rumah. Tentunya kami mengharapkan kerjasama yang besar daripada ibu bapa membantu anak-anak masing-masing di rumah dari segi persediaan tempat, kelengkapan dan kemudahan agar mereka selesa belajar di rumah. Akhir kata, marilah kita sama-sama mendoakan agar virus COVID-19 ini segera lenyap dan kita semua selamat daripada virus, terus sihat dan bersemangat meneruskan tahun 2021 ini dengan jayanya. Kami, warga SK Seksyen 18, mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan murid-murid baru kami, iaitu murid tahun 1 tahun 2021 ini ke SK Seksyen 18 Shah Alam. Selamat datang. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang kepada semua ibu bapa penjaga murid tahun 1 2021. Baik, ini adalah sedikit info berkaitan program transisi tahun 1. Okey. Murid tahun 1 akan menjalani program transisi selama 43 hari. Okey, berbanding tahun-tahun sebelum ini, kita paling lama pun 21 hari iaitu 3 minggu. Tapi disebabkan hari persekolahan pada tahun 2020 telah berkurang akibat pandemik, jadi murid tidak dapat menguasai pembelajaran yang sepatutnya setahun dia kuasai. Jadi sebab itulah orientasi pada tahun ini dipanjangkan. Baiklah. Murid akan menggunakan 70% kurikulum prasekolah dan 30% kurikulum sekolah rendah dalam minggu transisi yang akan dijalankan nanti. Baik, kemudian latar belakang dia ialah program transisi adalah untuk membantu kesediaan murid bagi menghadapi pendidikan formal di sekolah rendah. Okey. Jadi berbezalah, dulu sekolah tadika, sekarang sekolah rendah. Okay, jadi objektif program transisi ialah menyelesaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan antara murid dengan rakan dan guru, meningkatkan keyakinan murid dan menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran nilai untuk pembelajaran seterusnya.
Baik, seterusnya ini ialah fasa-fasa dalam program transisi tahun 1. Kita ada fasa persediaan iaitu yang mana dijalankan oleh pentadbir, guru, ibu bapa iaitu tentang persekitaran sekolah, pengurusan, penyediaan buku dan fail-fail. Kemudian fasa seterusnya ialah fasa penyesuaian iaitu di mana murid-murid menyesuaikan diri dengan keadaan dan persekitaran sekolah, membina hubungan dengan rakan-rakan dan guru. Waktu penyesuaian ni ialah hari pertama hingga hari ke-8 iaitu kita akan gunakan modul orientasi iaitu kita ada rutin kelas, perbualan awal, aktiviti fizikal, aktiviti sesuai kenal, aktiviti pembelajaran dan juga waktu rehat lah. Jadi untuk fasa kesediaan maksudnya bermula hari ke-9 sehingga hari ke-43. Murid akan belajar mengikut modul PDP yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Modul ni nanti kita akan tengok slide selepas ni. Yang ini sama dengan tadi. Baik, ini pula ialah tarikh-tarikh minggu orientasi selama 8 hari. Selepas sesuai kenal, aktiviti-aktiviti untuk kesediaan murid, kita mulakan dengan minggu transisi bermula 1 Februari hingga 26 Mac. Kita akan gunakan buku modul transisi dan juga modul yang dibekalkan oleh KPM. Kemudian 5 April barulah kita akan mula belajar secara formal mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan menggunakan buku teks yang telah dibekalkan. Baik, ini ialah fasa persediaan tadi seperti yang saya beritahu tadi, perancangan, penyelarasan, taklimat, kesediaan murid. Kemudian ialah fasa penyesuaian iaitu hari pertama hingga hari ke-8. Baik, ini ialah contoh pelaksanaan sehari. Kita ada rutin kelas, perbualan awal, aktiviti pembelajaran, aktiviti sesuai kenal, rehat, aktiviti sesuai kenal, aktiviti fizikal dan kemudian aktiviti pembelajaran semula. Jadi waktu hari pertama orientasi hingga hari ke-8, kita akan gunakan aktiviti-aktiviti yang sesuai mengikut modul yang diberikan. Baik, seterusnya fasa ketiga ialah fasa kesediaan. Kita akan gunakan modul PDP yang dibekalkan iaitu kita ada tema-tema. Kita ada 4 tema. Dalam tema tu lagi ada subtema, ada cadangan aktiviti dan pelaksanaan. Kita akan sesuaikan mengikut masa dan mengikut keadaan semasa lah. Jadi aktiviti tu kita akan ubah mengikut kesesuaian. Kemudian ini ialah modul PDP yang dicadangkan dan insya-Allah kita memang akan ikut inilah. Jadi kita ada 4 tema. Saya sihat, saya selamat, mari fikirkan, detektif alam dan hidup bersama. Setiap tema ada subtema, dan setiap subtema ada aktiviti yang menarik untuk dilakukan. Ini contoh pelaksanaan, contohnya detektif alam. Tema detektif alam. Contoh dibagi, kita ambil subtema misteri alam rimba. Contoh tajuk lagi, mari ke zoo. Aktiviti dia bercerita tentang zoo. Contoh pelaksanaannya lagi ada bercerita, bersoal jawab, baca bersama, lakonkan, menyanyi, hasilkan buku cerita. Contoh macam itulah pelaksanaan aktiviti yang kita akan buat mengikut tema dan subtema sehingga selesai minggu transisi tahun 1. Ini ialah sedikit gambaran lah apa yang murid-murid tahun 1 akan lakukan dalam waktu minggu transisi. Tapi disebabkan kita masih dalam tempoh PKP, jadi pihak guru-guru akan mencuba sedaya upaya untuk melaksanakan modul transisi mengikut keadaan kita sekarang ni lah. Baik, jadi saya harap ibu bapa dapat memberi kerjasama yang baik kepada anak-anak untuk menjalankan minggu transisi di rumah bersama anak-anak berdasarkan apa yang akan kami kongsikan nantilah sewaktu bermulanya waktu persekolahan yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua murid-murid dan juga penjaga. Okey, ini adalah taklimat ringkas tentang transisi tahun 1, maklumat umum. Baik, yang pertama kita lihat pada lencana sekolah. Ini ialah kedudukan untuk menampal atau menjahit tanda nama sekolah. Okey, ini untuk lelaki, tanda nama di atas poket dan di atas tanda nama ada lencana. Jadi untuk perempuan tak ada poket kan. Jadi letak jahitkan tanda nama dan lencana mengikut kedudukan yang ditetapkan. Baik, kemudian ni ialah senarai buku yang perlu dibeli di kedai buku sekolah. Okey, saya pasti ramai ibu bapa yang dah beli. Okey. Senarai ini boleh didapati di kedai buku sekolah. Baik, ini pula ialah barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Syekh 18 dimulakan dengan guru besar, penolong kanan pentadbiran, penolong kanan hal ehwal murid, penolong kanan kurikulum dan penolong kanan petang. Baik, ini ialah pula guru bimbingan dan kaunseling, guru pemulihan dan penyelaras tahun 1. Baik, seterusnya ini ialah guru-guru kelas tahun 1. Baik, anak-anak murid tahun 1, ini ialah guru-guru kelas anda. Kita ada 7 kelas tahun ni. Okey, 1 bijaksana, cemerlang, dedikasi, efektif, gemilang, inovatif dan juara. InsyaAllah kita akan bertemu nanti. Baik, ini pula ialah SOP pembukaan sesi persekolahan. Walaupun kita belum tahu lagi tarikh sebenar bila, tapi ini ialah gambaran awal SOP yang perlu dipatuhi. Baik, murid hendaklah memakai penutup muka. Murid hendaklah membawa sendiri hand sanitizer dan tisu basah, masukkan dalam bekas atau beg kecil untuk mengelakkan tercicir ataupun tertukar ataupun hilang dan berterabur. Okey, murid mestilah menjaga jarak dan pergaulan sesama murid. Baik, untuk makan waktu rehat, amat digalakkan membawa bekalan makanan. Disarankan tidak berkuah supaya tidak berlaku tumpah, dan minuman seeloknya bawa air kosong sahaja. Kemudian bawa sudu dan garpu untuk makan, untuk mengelakkan kesesakan ataupun beratur panjang. Beratur panjang untuk membasuh tangan. Kemudian murid-murid akan makan di kelas masing-masing dan di tempat duduk masing-masing. Kemudian murid terus masuk ke dalam kelas masing-masing. Bila masuk pagar, murid masuk ke kelas masing-masing. Tiada perhimpunan ataupun tidak berkumpul. Jika tidak sihat, tidak perlu ke sekolah. Jika ada simptom batuk, sesama atau demam, tidak perlu ke sekolah. Baik, untuk ibu bapa dan penjaga, tidak dibenarkan masuk ke dalam sekolah atau menghantar anak ke dalam kelas. Cukup hantar anak di luar pagar sekolah dan kemudian guru akan mengambil alih. Baik, beri ingatan pada anak jagaan untuk sentiasa menjaga jarak, pergaulan dan menjaga kebersihan. Baik, kemudian ini adalah sedikit maklumat tambahan ataupun peraturan umum. Murid perlu hadir dan pulang mengikut ketetapan berikut. Kita ada 2 masa. 2 jenis waktu sekolah. Jadual normal. Jadual normal ni maksudnya jika tidak PKP ataupun yang sebelum-sebelum ni, yang sebelum ada PKPB ni, kita pakai jadual yang ini, iaitu dari Isnin hingga Khamis. Murid perlu datang jam 1 petang hingga 6.20 petang untuk hari Isnin hingga Khamis, dan Jumaat 2.30 petang hingga 5.50 petang. Sekiranya masih PKPB, PKPP, kita akan gunakan jadual waktu yang lain, iaitu hari Isnin hingga Khamis, murid perlu datang seawal 12.50 tengah hari dan balik 5.50 petang. Untuk Jumaat 2.30 petang hingga 5.50 petang. Seterusnya sertakan nombor dan nombor telefon ibu bapa penjaga pada anak jagaan. Boleh tulis dalam buku nota kecil ataupun kita ada buku komunikasi, buku nombor 1, boleh tulis maklumat ibu bapa, nombor telefon ataupun penjaga di buku tersebut, ataupun boleh tulis pada beg anak-anak, senang untuk kita tengok, ataupun kita boleh rujuk waktu kecemasan. Kemudian jika anak menaiki van ke sekolah, sertakan nombor telefon pemandu van, dan jika boleh sertakan sekali nombor pendaftaran van yang anak-anak naiki. Baiklah. Seterusnya, labelkan nama barang-barang peribadi murid untuk mengelakkan kejadian hilang atau tertukar, sebab ini selalulah sangat terjadi. Pensil hilang, pemadam hilang, barang-barang tertukar. Jadi, sila letakkan nama anak-anak anda
supaya tidak berlaku perkara sedemikian. Baik, sebarang urusan atau ketidakhadiran murid boleh berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Baik, seterusnya murid akan menggunakan buku modul transisi, dibeli di kedai buku sekolah, wajib dibeli, dan modul yang dibekalkan oleh KPM sepanjang minggu transisi berjalan. Bila kita dah habis buku tu, kita akan menggunakan modul daripada kementerian. Okey, fail peribadi murid berwarna putih juga wajib dibeli di kedai buku, hendaklah dilengkapkan sila tulis maklumat terkini yang tepat dan lengkap. Baik, sekiranya anak mempunyai masalah kesihatan atau alergik, sila nyatakan pada ruangan catatan dalam fail putih atau maklumkan pada guru kelas. Ini sangat penting, okey, untuk perhatian guru-guru yang mengajar, supaya tahu ada masalah kesihatan ke. Okay, contohnya nanti terutamanya untuk aktiviti sukan dan juga aktiviti pendidikan jasmani. Okay, mungkin anak anda tidak boleh terlalu penat ataupun tidak boleh berlari terlalu kuat ataupun berdiri terlalu lama, tak boleh. Okay, jadi kita tahu dan kita akan perhatikanlah benda tu. Ya, jadi ini sangat penting jika anak mempunyai masalah kesihatan atau alergik. Ya, okay, ini ialah fail peribadi yang murid yang saya nyatakan tadi. Okay, dan ini ialah buku modul transisi yang akan kita gunakan sepanjang tempoh minggu transisi tahun 1. Baik, ini ialah maklumat buku teks, okay, peranan dan tanggungjawab murid, apa yang perlu dibuat untuk diambil berat tentang buku teks. Mestilah dijaga kebersihan dan keselamatan, pulangkan buku pada masa yang ditetapkan, menggantikan buku yang hilang atau rosak, membalut buku dengan pembalut lut sinar, membaik pulih buku teks yang koyak atau rosak. Okay, memastikan buku teks tidak diconteng, ditulis, dikoyak, digunting ataupun sejenis pelakuan ataupun sebarang jenis pelakuan yang boleh merosakkan buku teks tersebut. Kiranya kena jaga elok-elok sebab ini adalah buku pinjaman dan akan digunakan pada masa akan datang oleh individu lain. Baik, seterusnya peranan dan tanggungjawab ibu bapa. Okey, pastikan maklumat yang tepat dan benar dalam pengisian borang maklumat murid. Pastikan buku teks dipinjam dikembalikan pada masa ditetapkan, menggantikan buku yang hilang atau rosak. Pastikan anak membawa buku mengikut jadual. Baik, pastikan juga anak-anak menjaga keselamatan buku teks dengan baik dan menyokong pelaksanaan aktiviti kelas aktiviti ataupun program-program sekolah yang berkaitan dengan SPBT. Baik, itu sahaja untuk taklimat umum. Sebarang pertanyaan ataupun jika tidak jelas, boleh berhubung terus dengan guru kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kelas kamu. Okey, bye. Hai, saya Cikgu Diana, guru kelas 1 Gemilang. Selamat datang. Hai, saya Cikgu kelas
Teacher Tirumangge, kelas Teacher Form 1 Innovative.